Ucapan Naib Chancellor. Dipersilakan yang berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Timbalan-Timbalan Naib Chancellor, Pegawai Pengurusan Utama, Ahli-ahli Senet, Akademik dan warga universiti, para ibu bapa graduan yang diraikan, serta alumni UKM yang dihormati. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis convocation UKM ke-49 ini bagi meraikan para graduan yang bakal menerima ijazah masing-masing. Alhamdulillah, setelah hampir 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, kini kita sudah ada perisai. 95% rakyat Malaysia sudah lengkap menerima dos vaksin masing-masing. Kini kita lebih yakin untuk berkumpul seperti hari ini, tapi masih patuh kepada SOP. Terima kasih kepada semua barisan hadapan yang bertungkus lumus bersama kerajaan, organisasi swasta serta seluruh rakyat Malaysia. UKM juga amat berbangga kerana turut memainkan peranan besar dalam menyumbang kepada peratusan imuniti kelompok rakyat Malaysia melalui inisiatif PPV IPT at UKM yang beroperasi di Dewan Gemilang HCTM, Pandu Lalu HPKK dan PPV Bergerak HCTM UKM. Uniknya UKM dah 2 kali dalam era pandemik COVID-19 ini kita buat convocation secara fizikal mengikut norma baharu. Kita santuni pelajar, convocation yang sederhana, patuhi SOP, walaupun anda berkombo pakai pelitup muka, ambil scroll atas meja tanpa sentuhan, itulah norma baharu. Tapi gambar anda senyum tetap ada, cukup untuk bukti bagi tatapan anak cucu nanti. Ibu dan bapa pasti ingin melihat anak di pentas. Namun jangan risau, wajah mereka tetap boleh ditonton dari siaran langsung di Facebook dan YouTube UKM. Kepada para graduan sekalian, lambaikan tangan anda sekarang tanda kasih kepada mereka. Lambaikan. Lagi, tinggi lagi. Terima kasih. Majlis ini untuk anda, kemuncak perjalanan kegemilangan akademik anda. Perjalanan ini tidak mudah dan penuh cabaran. Sehingga kini 214,236 orang graduan telah dihasilkan. Pada tahun ini 7,709 orang graduan lagi akan berarak di pentas yang bersejarah ini. Jerit perih pengorbanan para pensyarah, ibu bapa, warga kerja universiti dan pelbagai pihak yang lain terbayar sudah. Tahniah kepada graduan dari Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Farmasi dan Institut Islam Hadari yang akan menerima ijazah masing-masing pada pagi ini. Sidang hadirin sekalian, UKM telah mencecah usia 51 tahun pada 18 Mei 2021 yang lalu. Universiti kebangsaan ini adalah universiti watan kita, unik dan istimewa. Ditubuhkan hasil perjuangan masyarakat dan pejuang bangsa. Aspirasi rakyat untuk melihat sebuah universiti beracuankan kebangsaan, memertabatkan bahasa ibunda, berdiri megah sebagai sebuah universiti terkemuka untuk kita tunaikan. Kita bukan jago kampung. Universiti ini juga diiktiraf di peringkat dunia. Dalam QS World University Ranking, UKM di kedudukan ke-144. Dalam QS, nak tepuk? Boleh. Terima kasih. Dalam QS Asia University Ranking pula, UKM naik ke tangga ke-33. Dan dalam penarafan Times Higher Education Asia University Rankings, UKM naik di kedudukan ke-150 Asia. Tahniah. Jadinya, jangan kata universiti ini tak hebat. Apa yang penting bukan penarafan semata-mata, tetapi sumbangan UKM kepada masyarakat melalui penyelidikan apa yang saya sebut sebagai gegar gamat atau di translational
research. Ibarat rumah ada tiang serinya, ibarat gunung ada pasaknya. UKM memperkenalkan Pelan Strategik TRUST 2021-2025 sebagai kesinambungan kepada Pelan Strategik UKM 2014-2025. Kerangka Holistic Trust dengan izin talent, iaitu bakat, ethics atau etika, revitalize atau memperkasa, agile atau tangkas dan soul, iaitu jiwa, menjadi nilai asas kepada setiap prakarsa yang dirancang. Lembayung Trust menjadi naratif baharu untuk UKM melangkah lebih jauh. Nilai ini perlu diterapkan dalam semua aspek bagi mencapai dua matlamat utama, iaitu kebolehpasaran graduan dan penjanaan pendapatan. Sidang hadirin sekalian, Fakulti Pengajian Islam kita memang luar biasa. Sarjananya telah membawa perspektif yang lebih luas dalam mengembangkan pengajian Islam merentasi pelbagai disiplin. Kepelbagaian kepakaran sarjana pengajian Islam telah menarik minat Kerajaan Negeri Sarawak untuk menubuhkan kursi wakaf Syekh Osman Sarawak dengan dana wakaf sebanyak 5 juta oleh Majlis Islam Sarawak. Alhamdulillah, setelah hampir 3 tahun usaha dijalankan oleh FPI yang diketuai mantan dekan pada waktu itu, Profesor Dr. Wan Kamal Mujani dan Dr. Azimul Fahimi Kamaruzaman. Ada di sini kan? Boleh berdiri. Pensyarah dari Pusat Bahasa Arab dan Tamadun Islam. Projek ini telah memberikan impak dalam memposisikan Sarawak sebagai peneraju pusat penyelidikan ekonomi ummah di Borneo dan Nusantara. Inilah sumbangan UKM untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Masyarakat disantuni, namun kolaborasi bersama rakan industri dan rakan strategik tidak pernah dilupa. Pihak perbankan, badan kehakiman, agensi kerajaan, swasta dan majlis agama negeri antara agensi yang sentiasa bersama menjalinkan jaringan strategik dalam meningkatkan kecemerlangan fakulti ini. Fakulti ini juga berjaya menerima persetujuan MAPIM untuk membiayai pendidikan di peringkat siswazah bernilai 4 juta kepada pelajar dari Asia Barat. Malah dekan fakulti ini sekarang, Profesor Maja Dr. Ahmad Sunawari Long. Handsome orangnya. Turut diberi kepercayaan oleh Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia apabila ditawarkan geran bagi menjalankan aktiviti untuk meningkatkan kebolehpasaran pelajar fakulti ini. Tahniah. Lebih 5 dekad penubuhannya, Fakulti Pengajian Islam sentiasa melahirkan graduan berkualiti yang berjaya menerima anugerah di Majlis Convocation UKM. Pada majlis kali ini, 2 lagi graduan fakulti ini, iaitu saudari Nurhazikah Hishamuddin. Ada anak jati Kuantan Pahang telah dinobatkan sebagai penerima anugerah pelajar diraja. Yang ini hebat. Beliau boleh berbicara bahasa Jepun. Pendakwah muda ini seorang yang berani, sukakan cabaran dan berkeyakinan tinggi. Beliau pernah memenangi anugerah bakti terbilang mobility tidak berkredit oleh Japan Muslim Foundation, menjadi panel bengkel asas bahasa Arab anjuran Faculty of Cultures, Media and Society Waseda University Jepun, serta terlibat sebagai sukarelawan bersama Japan Muslim Foundation. Kini beliau adalah salah seorang tenaga pengajar kepada mualaf muslimah di Japan Dakwah Center. Tahniah. Seorang lagi pelajar hebat Fakulti Pengajian Islam, saudari Nur Ashikin Zulkarnain. Ada? Terima kasih. Anak jati Umbai Melaka, penerima anugerah Naib Chancellor. Siapa sangka gadis manis ini sangat aktif dalam sukan bola tampar. Wah, hebat. Semangat juang dalam bidang sukan ini menjadi prinsip kepada beliau untuk berjaya dalam akademik. Artikel beliau bertajuk Persepsi Said Kutub terhadap Padri di Amerika Syarikat dalam travelognya Amerika Alati Rakyatuhu
betul ayat saya ni, Ra'yatuhu telah berjaya diterbitkan dalam jurnal terindeks ESSK dan juga WAS. Tahniah. Uniknya pelajar UKM, mereka dididik untuk berfikir di luar kotak. Buktinya saudari Khadijah Muhammad Amin dari FPI juga. Silakan berdiri. Pelajar program syariah berani menyahut cabaran menceburi bidang di luar konteks pengajian Islam. Beliau mencipta aplikasi kesihatan mental yang dinamakan sebagai MySearch yang berfungsi membantu memudahkan proses pemulihan individu yang mengalami kecelaruan mental. Projek ini telah menjadi juara dalam pertandingan ASEAN China Impact Startup Challenge. Anjuran Singapore University of Social Sciences, Alibaba Cloud dan Fowler Global Social Innovation Challenge, anjuran University of San Diego, California. Tahniah. Sidang hadirin sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Jadinya walau apa jua keadaan anda, teruskanlah perjuangan dalam menuntut ilmu. Bak kata hendak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Hari ini kita raikan juga 2 bakal penerima ijazah sarjana muda pengajian Islam, iaitu saudari Naimah binti Nizam dari Fakulti Program Usuluddin dan Falsafah. Terima kasih. Beliau merupakan OKU penglihatan terhad, dan seorang lagi saudari Farah Wahida binti Mat Yasin dari program syariah merupakan OKU fizikal. Kita berikan sekali lagi tepukan paling gemuruh buat mereka ini. Walau apapun kondisi anda, kami santuni. Terima kasih kepada pensyarah Fakulti FPI yang sabar mendidik pelajar-pelajar kita. Anda adalah bukti UKM berjaya memberi sinar kejayaan dalam akademik dengan ekosistem pembelajaran yang mesra OKU. Hadirin sekalian, dari FPI, mari kita tengok pula kehebatan Fakulti Farmasi. Betul lah, kejayaan tidak akan tercapai secara bersendirian. Jaringan kerjasama dengan badan-badan kerajaan, korporat dan industri terus diperkukuh. Buktinya, kumpulan penyelidik yang diketuai oleh Dr. Syaratul Dalina Yusof dari Fakulti Farmasi. Beliau telah menerima dana daripada Delitex Private Limited Singapura untuk melaksanakan kajian tinjauan ke atas tumbuhan dan herba di Malaysia dan Asia Tenggara. Siapa sangka suatu hari nanti, tumbuhan herba seperti halia, mengkudu dan belalai gajah yang menjadi fokus kajian beliau mampu menghasilkan ubatan yang berupaya mengawal emosi dan mental kita. Seorang lagi sarjana kita, Dr. Fazrin Azmi. Ada? Terima kasih. Beliau mengetuai penyelidikan vaksin COVID-19 yang diformulasikan melalui kaedah semburan hidung melalui dana langganan sukuk pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin bagi Universiti Awam dengan fokus kepada penyakit berjangkit di bawah KPT. Lebih hebat lagi, beliau turut mengetuai penyelidikan vaksin kanser payudara pertama seumpamanya di dunia. Penyelidikan vaksin yang dijalankan bersama-sama Dr. Eng Pei Yuan dari Fakulti Farmasi dan Dr. Nadia Abu dari UMBI UKM ini, insya-Allah bakal mengurangkan risiko individu dari mendapat kanser tersebut. Ini akan menjadi satu lagi sejarah buat Malaysia. Sabash. Hebat gurunya, hebat juga anak didik hasil asuhan sarjana Fakulti Farmasi. Fakulti ini meraihkan pelajarnya yang cemerlang dan aktif dalam khidmat masyarakat. Tahniah diucapkan kepada saudari Lo Yan Ling dan saudara Muhammad Syakir Muhammad Syarizan. Kedua-duanya menerima hadiah Farma Niaga
manakala saudari Nur Akila Idayu Azman, beliau dianugerahkan hadiah Ibnu Sina pada majlis convocation kali ini. Adunan kehebatan pelajar dan pensyarah melambangkan kejayaan ekosistem ilmu di UKM. Resepi ini akan terus diperkasa agar UKM mampu melahirkan graduan yang serba boleh dan berdaya saing. Hadirin sekalian, pandemik COVID-19 juga tidak pernah membataskan Institut Islam Hadari untuk berkongsi kepakaran dan duduk semeja bersama sarjana antarabangsa. Antaranya University of Lancaster dan Embassy of the Republic of Uzbekistan bagi melaksanakan program virtual tour to Bukhari Islamic Art Exhibition. Kepakaran warga Institut Islam Hadari juga telah mendapat pengiktirafan antarabangsa apabila pengarahnya sendiri, Profesor Dr. Farizah Ahmad Syam, telah menerima anugerah Honorary Award 30 Years of Independence of Uzbekistan oleh Presiden Uzbekistan sendiri atas usaha dan peranan beliau memperkukuhkan hubungan Uzbekistan-Malaysia dalam bidang pendidikan dan budaya. Pelajar Institut Islam Hadari tidak kurang juga hebatnya. Pada sidang ini kita menyaksikan seorang lagi bakal alumni tersohor UKM dilahirkan, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Jeffrydin Atan. Ada? Tahniah Datuk. Yang Berhormat juga merupakan pengerusi Pertubuhan Legasi Tun Abdullah Ahmad Badawi yang akan menerima ijazah sarjana peradaban Islam pada sidang kali ini. Tahniah kami ucapkan. UKM sangat berbangga dengan para alumni yang telah mencipta pelbagai kejayaan di mana sahaja mereka berada. UKM mempunyai alumni hebat yang menerajui pucuk pimpinan negara, menyumbang dalam sektor kesihatan dan keselamatan, menjadi ahli perniagaan berjaya serta cemerlang dalam pelbagai bidang yang lain. Izinkan saya memetik beberapa nama alumni hebat ini. Yang pertama, Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Alumni Fakulti Pengajian Islam 1985 dan 1996. Yang kedua, Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Hal Ehwal Agama, alumni Fakulti Pengajian Islam 1994 dan 1998. Yang ketiga, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail Haji Abdul Muttalib, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, alumni Fakulti Pengajian Islam 1979. Kolonel Muhammad Adlan Adnan, Pengarah Farmasi Perkhidmatan Kesihatan Angkatan Tentera Malaysia. Alumni Fakulti Farmasi 2003. Dan Dr. Nabil Kumar Loganathan, Penasihat International Pharmaceutical Federation. Practice Transformation Program Diabetes, alumni Fakulti Farmasi 2010. Para graduan yang dikasihi sekalian, kejayaan hari ini merupakan detik permulaan sebuah lembaran baru dalam kehidupan saudara dan saudari. Manfaatkan segala kebijaksanaan, segala ilmu, pengalaman dan pengetahuan yang diperolehi di UKM. Walau di mana pun anda berada, saudara dan saudari menabur bakti selepas ini sentiasalah menjaga nama baik universiti dan menjadi alumni yang tuntas mencerminkan aspirasi penubuhan UKM dalam melahirkan graduan yang berjiwa kebangsaan dan bersasiah tinggi. Kami iringi perjalanan anda dengan doa, semoga saudara dan saudari terus berjaya mencapai segala cita-cita dan mencipta masa depan yang gemilang. Burung tempur rendah sarangnya, dijadikan bidalan untuk peringatan. Taat kepada ibu dan bapa, jasa guru usah dilupakan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.